Rakyat Malaysia dilaporkan telah mengalami kerugian mencecah 914 juta ringgit kerana sindiket penipuan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Polis menahan 8 lelaki dan seorang wanita kerana disyaki terlibat dalam sindiket penipuan Macau Scam berjumlah 3.83 juta ringgit. Kes penipuan Macau Scam bagai terpukau sehingga menurut semua kehendak si pemanggil semata-mata untuk mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Baru-baru ini, negara kita digemparkan dengan isu Macau Scam dan dalang di sebaliknya. Oleh itu, video ini akan mengupas dan membincangkan tentang isu scam secara umum yang dijadikan sebagai isu kontemporari dalam cabaran kelestarian etika dan peradaban selain untuk memberi dan meningkatkan kesedaran bagi rakyat Malaysia agar lebih berhati-hati. Scam adalah tindakan penipuan yang disengajakan melalui penyampaian maklumat palsu atau mengelirukan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pelbagai cara yang digunakan untuk menipu rakyat Malaysia. Antaranya ialah scam tawaran pembiayaan kewangan yang mudah dan cepat, iaitu jumlah kewangan wang yang diperolehi kononnya mencecah ratusan ribu ringgit. Selain itu, cara yang digunakan ialah scam pemindahan wang oleh pegawai polis atau pegawai bank atau lebih popular dikenali sebagai Macau Scam. Seorang yang kononnya anggota polis akan mengatakan anda sedang berhadapan dengan satu kes polis dan anda perlu menyelesaikannya dengan sejumlah wang. Seterusnya, cara yang digunakan juga adalah love scam. Mangsa kebiasaannya akan dipikat menggunakan akaun palsu dan dijanjikan dengan barangan mewah dari luar negara. Akhir sekali, cara yang digunakan adalah scam pewaris harta atau wang daripada pihak luar. Mangsa kebiasaannya menerima email atau mesej yang mengatakan mangsa merupakan pewaris kepada harta yang bernilai ribuan atau jutaan ringgit. Menurut siar harian pada 16 November 2020 dilaporkan sebanyak 5,218 orang yang direkodkan sebagai mangsa scam pada tahun ini. Mengapakah perkara seperti ini boleh berlaku dan apakah puncanya? Yang pertama, penipu semakin bijak. Individu yang menjadi dalang di sebalik kes penipuan dan macam scam pada tahun ini sudah semakin bijak. Golongan tua adalah golongan yang menjadi sasaran mereka kerana golongan seperti ini tidak mempunyai akses untuk mendapatkan maklumat berkenaan sesuatu skim. Mereka juga bijak menarik minat orang ramai dengan kata-kata manis. Yang kedua, kurang kesedaran hal semasa. Walaupun anda seorang yang mahir dan sering menggunakan internet setiap hari, tidak bermaksud anda tidak mudah tertipu. Kebanyakan mangsa juga tertipu hasil dari periklanan media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Individu yang tidak peka dengan keadaan semasa lebih mudah tertipu. Seterusnya, yang ketiga, penglibatan orang kenamaan. Penipu pada hari ini bukan sahaja daripada golongan-golongan yang biasa, malah golongan kenamaan juga terlibat sama. Mereka ini adalah golongan yang bijak dan berpengaruh tetapi terlibat dalam penipuan semata-mata kerana wang. Kelicikan mereka menjadikan pihak berwajib sukar untuk menahan dan membuktikan yang mereka adalah bersalah. Apabila kita bicarakan tentang penipuan, memang akan banyak cabaran yang akan kita renungkan sama ada ianya di bawah kuasa kerajaan untuk menangani atau diri kita sendiri untuk bertindak secara bijak. Cabaran yang pertama iaitu perkembangan teknologi itu sendiri di mana teknologi yang lebih maju menyukarkan pihak berkuasa untuk membanterasnya. Ringkasan kata-kata daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, kegiatan penipuan misalnya kegiatan perjudian seperti bermain daun teruk berubah menjadi pertaruhan secara dalam talian. Begitu juga dengan jenis scam lain yang kita tidak terfikir sebelum ini boleh mengakibatkan kerugian berbilion ringgit. Selain penjenayah mempunyai kepakaran yang lebih dalam bidang teknologi maklumat, juga dengan kata-kata yang digunakan oleh mereka meyakinkan penyamaran yang dilakukan. Cabaran lain adalah kurangnya kesedaran tentang perkara penipuan kewangan scam sebegini. Kebiasaan yang berlaku adalah kebanyakan mangsa tertumpu dari golongan yang lebih berusia kerana kurangnya pengalaman dalam bidang teknologi. Diugut dengan menggunakan nama pegawai polis sebagai modus untuk mencapai tujuan jahat mereka. Akhir kata, semakin bijak pengguna, semakin bijak akal penjenayah dan akan banyak cabaran yang bakal berlaku jika kita tidak berjaga-jaga. Cara-cara untuk menangani diri daripada ditipu oleh skamer. Yang pertama, kita mestilah tidak memberikan sebarang maklumat peribadi kepada seseorang yang dicurigai seperti nombor telefon dan nombor akaun bank. Yang kedua, kita mestilah mencatat segala maklumat daripada skamer itu dengan memberikan alasan bahawa kita ada sibuk pada ketika itu dan kita akan menghubungi mereka kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mestilah memuat turun aplikasi yang dapat mengesan dan menyekat panggilan. Contoh seperti Truecaller
Dan kita juga boleh merujuk kepada laman webscam.my. Seterusnya, kita mestilah tidak memuat turun aplikasi yang mencurigakan kerana dikhawatiri terdapat spyware ataupun malware. Itu sahaja cara-cara untuk menangani skamer. Harap dapat membantu semua. Terima kasih.